Ustaz dan Dai, saya nak tanya Ustaz dan Dai macam mana ya orang cantikkan negara. Pasang bendera biarlah betul. Ada yang balik, ada yang melintang, ada yang tak betul di sini susunan. Adakah ini yang dikatakan cinta negara ataupun permain-mainkan negara? Dan macam mana kalau ada orang yang macam ini, kita nak nasihatkan dia supaya janganlah buat ini negara kita. Jagalah baik-baik. Sajalah soalannya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Jitu Kinun di atas soalan yang dia ajukan. Bendera, ini satu syiar kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Mungkin ini merupakan lambang cinta kita sebagai rakyat Malaysia dan ada yang mempermainkan perkara ini. Bagaimana? Terima kasih kepada yang bertanya, Tuan Haji, Dai Aiman dan semua. Pertamanya adalah bendera ini adalah merupakan suatu lambang ataupun syiar bagi mana-mana ketumbukan, pasukan, kepimpinan ataupun istilahnya negara yang merupakan satu penghormatan. Ingat lagi kita, Dai Aiman pun lepasan daripada Mu'tah, subhanallah, peperangan Mu'tah, peristiwa di antara 3 orang sahabat ini yang walaupun dicantas tangan mereka, iaitu Ja'far bin Abi Talib dan kemudian sampai pula kepada sahabat yang lain, walaupun mereka dicederakan, tetapi dalam peperangan itu bendera itu tetap terus disambung dan dipegang oleh orang lain. Kerana dasarnya kalau bendera itu jatuh atau rendah, maka ia menunjukkan bahawa kita dah kalah. Walaupun masih belum kalah daripada sudut imejnya, daripada sudut psikologinya. Dan kepada kita semua rakyat Malaysia, perkara-perkara yang berkaitan tentang perlambangan, syiar menunjukkan kehormatan negara, seperti jata negara, perlu difahami. Jalur gemilang juga mesti difahami. Cara untuk kita menghormati, saya fikir pertamanya adalah untuk kita mengenali dan memahami terlebih dahulu apakah maksud anak bulan, apakah maksud 14 jalur dan sebagainya, warna biru, merah, putih dan sebagainya. Sebab kalau tidak tahu, maka orang tidak akan hormat. Kita pun kalau jumpa di mana-mana orang, kita tak kenal, kita pun rasa macam tidak ada keperluan untuk menyapa atau memberi salam ataupun memperuntukkan seminit 2 untuk bersembang dengan dia. Oleh itu, pengetahuan sangat penting. Jata negara, mengapa perlunya itu dihormati? Kerana ia berdasarkan kepada apa yang ada di sebaliknya itu. Kena tahu. Bila tidak tahu, maka orang akan memperlekehkan bendera. Orang akan meletakkan jata negara ditukar dalam bentuk pelbagai imej dan sebagainya. Sedangkan di bawah itu, perkataan yang ditulis dalam Rumi dan Jawi, bersekutu, bertambah mutu, dia membawa makna yang besar. Tanya kepada anak-anak muda, apa maksudnya ini? Saya fikir mungkin tidak ramai yang bisa untuk memberikan ulasan ataupun komentar mereka berdasarkan kepada lunas sejarah. Ia membawa maksud selepas daripada 447 tahun negara kita ini dilingkungi ataupun dijajah oleh orang-orang luar dan orang-orang asing, dan kemudian kita mencapai kemerdekaan. Subhanallah, kita telah pun dipecah-pecah dan kemudian diperintahkan secara runcit. Bila sesuatu komuniti yang besar, yang bersatu, kemudian dipecahkan, maka mudah untuk orang lain masuk. Saya kaitkan jata negara dan perkataannya ini dengan jalur gemilang yang ditanya, kerana pada zaman pemerintahan British dan penjajahan, diambil ada 4 negara, 4 negeri, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Perak, dan diberikan istilah sebagai kumpulan kluster negeri-negeri Melayu bersekutu. Mengapa? Kerana 4 negeri ini terpaksa akur untuk terima residen, ibarat menteri besar yang dilantik daripada orang British untuk memerintah dan mentadbir negeri mereka. Ada 4 negeri lain, negeri Melayu ini yang dikategori sebagai negeri Melayu tidak bersekutu. Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Perlis. Mengapa? Sebab pada ketika itu, sebelum British lagi, mereka telah pun menjalinkan hubungan dengan kerajaan Siam ataupun Thailand. Mereka bayar ufti setiap tahun, wang emas yang kita belajar dalam buku sejarah dahulu. Ada negeri-negeri yang British ambil, Melaka, Pulau Pinang dan Singapura dijadikan sebagai negeri-negeri selat. Dan juga satu negeri iaitu Johor Darul Ta'zim yang tidak pernah dijajah satu-satunya oleh British. Dia kehilangan Singapura daripada kelicikan Stamford Raffles dan juga cara British untuk membahagikan antara penduduk-penduduk di semenanjung tanah Melayu, tetapi ia tidak dijajah
sahaja seperti mana negeri-negeri yang lain. Akhirnya pada 1957 bila termeteri jalur gemilang dan dipasakkan jatah negara serta diwartakan Perlembagaan Persekutuan, kesemua 9 negeri-negeri Melayu ini bersetuju untuk bersekutu. Itulah mahal perkataan bersekutu bertambah mutu. Perkataan itulah datangnya kata nama terbitan Persekutuan. Nama perlembagaan kita, saya bawa ni buku Perlembagaan Persekutuan, adalah Perlembagaan Persekutuan. Nama dalam surat beranak adalah negara kita Malaysia ini adalah Persekutuan Malaysia. Kerana dia adalah gabungan dan sebagainya semua. Kenapa saya kongsikan perkara ini? Kerana semua ini sebenarnya menyumbang kepada isu ataupun masalah orang memperlekeh dan meremehkan jalur gemilang ataupun mana-mana simbol dan juga logo-logo perlambangan yang menunjukkan kehebatan dan kemuliaan sebuah negara. Ilmu dahulu mesti kena. Tak kenal maka tak cinta. Saya bila dah kenal baru kita hargai sesuatu perkara yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu.